Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, syukur pada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia pada pagi ini dapat kita berhimpun dalam satu majlis ilmu selepas sama-sama mengerjakan salat subuh berjemaah, yang mana salat subuh ini merupakan satu tanda syiar orang itu beriman kepada Allah SWT. Iaitulah dalam hadis yang sahih Nabi SAW telah bersabda, siapa yang menghadiri salat subuh, man syahida salat al-fajri fi jama'ah faka'annama qama kull layl. Siapa yang hadir salat subuh berjemaah, baginya pahala qiyam sepanjang-panjang malam. Wa innaha lakabiratun illa 'alal munafiqin wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguhnya salat subuh itu, salat isyak dan subuh itu sangat berat melainkan kepada orang-orang yang beriman saja. Maksudnya dalam konteks penjelasan hadis Nabi SAW dan juga penjelasan daripada para ulama menunjukkan bahawa sembahyang subuh dan isyak ni sangat berat untuk dikerjakan kepada golongan munafiqun. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una nas. Orang munafik itu inginkan dengan apa yang mereka buat itu penghargaan dan pelayan daripada manusia. Kalau pada zaman Nabi SAW dahulu mereka beranggapan Nabi tidak dapat melihat mereka dalam kegelapan malam dan juga subuh, maka mereka tidak hadir pada waktu tersebut. Jadi mudah-mudahan Allah beri kepada kita kesuburan iman, kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang begini keadaannya. Moga-moga Allah beri kepada kita dan sekalian umat Islam jalan keluar daripada musibah yang berlaku. Dan pagi ini renungan kita adalah pada kitab Bidayatul Hidayah, iaitulah pada bab menyatakan adab seseorang manusia dengan Tuhannya, adab seorang manusia dengan temannya, adab seorang manusia dengan ibu bapanya, kerana adab ini merupakan satu asas yang penting, yang mana Nabi kita SAW telah pun bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menunjuk kepada manusia jalan pekerti, akhlak, sikap, tabiat yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Katalah pengarang kitab ini Al-Imam Al-Ghazali, moga-moga Allah memberi kepada kita keberkatan dengan dan manfaat daripada ilmu yang beliau catatkan ini daripada kitab Bidayatul Hidayah muka ke-131. Adab-adab seorang anak dengan ibu bapanya. Jika kamu masih memiliki ibu bapa, maka adab-adab berikut perlulah engkau laksanakan. Yang pertama sekali, kata Imam Ghazali, mendengar ucapan mereka. Yang kedua, berdiri ketika mereka berdiri. Yang ketiga, mengerjakan perintah mereka. Yang keempat, tidak berjalan di hadapan mereka. Yang kelima, tidak meninggikan suara melebihi suara mereka. Yang keenam, menyahut panggilan mereka. Yang ketujuh, mencari redha mereka dengan bersungguh-sungguh. Yang kelapan, merendah diri dan berlemah lembut terhadap mereka. Yang kesembilan, tidak mengungkit kepada mereka akan amal bakti dan perintah perkara yang pernah kita lakukan kepada mereka. Yang ke-10, tidak melihat mereka dengan pandangan orang yang sedang marah. Yang ke-11, tidak memasang muka di hadapan mereka. Yang ke-12, tidak musafir kecuali dengan izin mereka. Jadi ini antara adab yang dikemukakan oleh Islam terhadap ibu bapa. Kerana ibu bapa dalam dunia ni hanya mereka saja, tuan-tuan. Kalaulah seseorang itu memiliki pasangan, mungkin pasangannya tidak kekal, tetapi ibu bapa tidak boleh kita buang sama sekali. Sebab itu kalau kita perhatikan, satu peristiwa berlaku pada zaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala beliau sedang mengajar, maka hadirlah seorang daripada luar yang bukan di kalangan anak-anak muridnya bertanya kepada beliau, ya ibnu ammi Rasulillah, wahai sepupunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ini gelaran penghargaan. Dalam bahasa Arab kalau kita belajar perkataan dipanggil mudhafun ilaihi. Kalau kita sebut baitun, rumah. Tapi kalau sebut baitullah, rumah itu bukan calang-calang rumah, jadi rumah Allah. Kalau kita kata kitab, buku apa? Tapi kalau kita sebut kitabullah, maka jadilah buku itu begitu tinggi makamnya dengan sebab disandarkan kepada Allah. Demikian juga kalau sebut ibnu ammi Rasulillah, wahai sepupu kepada Rasulullah SAW. Gelaran itu lebih tinggi daripada mana-mana gelaran yang lain untuk insan yang bernama Abdullah bin Abbas ini. Wahai sepupu Rasulullah, saya bertanya kepada Tuhan tentang satu kesilapan yang berlaku dalam hidup saya. Ya, sebenarnya dosa kita tak boleh cerita dengan orang. Kita kalau melakukan apa dosa sekalipun, kembalilah kepada Allah. Tak perlu kita sebarkan kepada orang. Zaman sekarang menyaksikan manusia mempublish, posting apa sahaja yang dirasakan wajar. Dan di antara posting yang dia buat, apa yang dipublishkan dalam media sosial dia, kadang-kadang menceritakan dosa-dosa yang dia pernah buat. Ini merupakan satu perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Dua kali dia berdosa. Yang pertama dia buat maksiat, kemudian yang kedua dia pergi sebarkan kepada orang. Kerana Allah menyatakan la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai perkara-perkara yang buruk itu untuk disebar-sebarkan. Pernah pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengimamkan salat subuh ketika menjadi khalifah itu. Lepas sembahyang subuh biasanya beliau akan duduk mendengar masalah-masalah rakyat. Mereka bertanya tentang mimpi, mereka bertanya tentang faraid, mereka bertanya tentang apa sahaja perkara. Bukan saja Sayyidina Umar yang bantu jawab, malahan ada sahabat-sahabat yang alim dan faqih bersama dengan mereka seperti Abdul Rahman, seperti Ali. Kadang-kadang Sayyidina Umar memberi peluang kepada Sayyidina Ali untuk menjawab kerana kefaqihannya. Tiba-tiba ketika berkumpul lepas subuh itu, satu cerita pun bocor, iaitu seorang lelaki menceritakan perihal anak gadisnya yang berzina. Katanya, malam tadi aku meneduhkan seorang musafir datang ke rumah, dia tak ada tempat tinggal. Tiba-tiba keesokan paginya, itu pagi ni aku mendapati dia dengan anak perempuanku sedang berpelukan tanpa pakaian. Maka Sayyidina Umar telah mengatakan kepadanya, celaka, aduhai kamu. Kamu menceritakan keaiban berlaku dalam keluarga kamu sendiri, melibatkan anak kamu sendiri, buah hati kamu sendiri. Kalau kamu menceritakan sedemikian, orang pun tahu kelakuan anak kamu dengan siapa nanti dia nak berkahwin, kalau tidak dengan anak-anak sahabat yang ada di masjid ini. Jadi kita haram untuk menceritakan perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, terutamanya melibatkan maksiat, tuan-tuan. Melainkan kalau bertanya kepada orang yang perlu, orang yang mampu menjawab, namanya mufti. Itu sahaja yang dibenarkan. Jadi tuan-tuan dimulai kat sekalian, lelaki ini bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu tentang kelakuannya. Nampaknya dia tersilap kerana mendeklarekan kesilapannya itu. Katanya, saya meminang seorang perempuan, gadis. Perempuan itu menolak pinangan saya. Tak lama kemudian saya mendengar dia dipinang oleh lelaki lain. Dia menerimanya. Saya menjadi sangat marah, hampa, kecewa. Saya pergi, saya bunuh perempuan ini. Aliyah taubah, ada tak peluang untuk aku bertaubat wahai sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Ibn Abbas menjawab, ya, selagi matahari tidak terbit di barat dan selagi nyawa tidak sampai di tenggorok. Kalau nyawa dah sampai ke tenggorok, ke halqum, macam Fir'aun itu bertaubat ketika dia merasai, meyakini dia akan tenggelam. Amantu bima amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Taubat Fir'aun sudah tidak berguna lagi kerana waktu itu dia tahu dia akan mati. Nyawa dah sampai ke halqum. Begitu juga kalau matahari dah terbit di sebelah barat, maka tiada lagi taubat untukmu. Ya, bagimu ada peluang untuk taubat. Sayyidina Ibn Abbas berkata pada lelaki yang bertanya itu. Dia pun melangkah untuk pergi. Ibn Abbas memanggilnya lagi dan berkata kepadanya, alaka umun, adakah ibu masih hidup? Jawapannya tidak. Ibu saya sudah wafat, wahai Ibn Abbas. Jawapan Ibn Abbas, kalau begitu banyakkan olehmu taubat nasuha, bersungguh-sungguh kau taubat kepada Allah. Wa atbil hasanat sayyiatil hasanat tamhuha, dan perbaikilah amal-amal burukmu dengan menggantikannya dengan amal-amal saleh. Nanti ia akan menghapuskan untukmu. Maka dia pun pergi. Anak-anak murid Ibn Abbas ini antaranya Atta' bertanya kepada Ibn Abbas, wahai tuan guru, wahai sepupunya Rasulullah, saya bertanya kepada Tuhan,
Mengapakah dikaitkan ibu yang masih hidup dengan kelakuan dosa yang dilakukan olehnya? Maka Ibn Abbas menjawab, bacalah ayat daripada surah Al-Ahqaf ayat ke-15, iaitu Allah menceritakan, wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ulaika alladhina taqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa 'ala sidqil ladzi kanu yu'adun. Dalam ayat itu menerangkan kepada kita bahawa orang yang diridai oleh Allah ni adalah orang yang sentiasa memperbaiki dirinya, terutamanya bila umurnya menjangkau ke 40 tahun, dan dalam doa-doanya sentiasa mohon kepada Allah untuk diberikan ampunan kepada dirinya, ibu bapanya dan keturunannya. Orang itulah yang kami berikan kepada mereka segala kebaikan dan kami tutup segala keaiban, kami ampunkan untuk mereka dosa-dosa mereka. Ayat ini menunjukkan kepada kita kepentingan untuk menghargai ibu bapa, menjaga mereka, mendoakan mereka, dan orang inilah akan diterima segala ibadah mereka, kata Ibn Abbas. Memahami ayat ini yang tersirat di sebaliknya, bila kau baik pada ibu bapamu, doamu akan dimakbulkan Allah. Kau minta ibu bapamu istighfar untukmu, Allah akan mengampunkan buatmu. Itulah kefahaman yang dijelaskan oleh Ibn Abbas yang menunjukkan kepada kita prihatin kepentingan menjaga ibu bapa. Jadi dalam penjelasan huraian lanjut yang dikemukakan oleh Imam Ghazali ni, kita dapat melihat perincian detail apa yang kita patut lakukan kepada ibu bapa. Yang mana cetusan idea ini adalah menggambarkan kefahaman yang mendalam kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukannya perkara biasa. Kalau kita menyelami satu ni tuan-tuan, nampak macam biasa. Tetapi benda-benda yang biasa inilah yang menyebabkan seorang itu ditinggikan makamnya di sisi Allah. La yablughu ahadukum darajatan minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi makhafata bima fi ba's. Dalam hadis sahih riwayat Nasa'i, Nabi bersabda, tidak akan sampai seseorang itu kepada makam muttaqin. Maka muttaqin ini makam yang tinggi, sehingga dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada apa-apa pada zahirnya, tetapi dengan tidak ada apa-apa itulah terdapat apa-apa di sebaliknya. Gini contoh yang diberikan dalam mesyuarat. Sebagai contohnya, kita menjalankan satu organisasi dalam mesyuarat. Mesyuarat ini melibatkan lelaki dengan perempuan. Maka kita berada dalam mesyuarat tersebut yang sepatutnya 1 jam jadi 2 jam, jadi 3 jam sampai ke malam. Yang sedang berhimpun dengan kita adalah isteri orang, anak dara orang, suami orang. Maka keseronokan membincangkan isu-isu masyarakat itu, mungkin NGO ke, organisasi apa ke, sehingga menenggelamkan di sebalik kebaikan yang kita sedang target nak buat itu maksiat yang sedang berlaku. Maka semua orang kata, tak apa, lebih kuranglah suami dibagi, tak masalah. Nampak tak tuan-tuan? Kerana perkara ini berlaku, lalu manusia pun terperangkap dalam cita-cita nak buat ketaatan dan amal salih itu. Rupa-rupanya syaitan memasang perangkapnya. Lalu terjerumuslah orang ini dalam keadaan ketawa, bergelak ketawa, bersenda gurau. Over sangat tuan-tuan benda seperti ini. Kerana orang itu punya tanggungjawab di rumah, dia ada suami kat rumah, yang ni pula ada isteri kat rumah. Maka keseronokan berjumpa dengan insan tertentu dalam organisasi ini akhirnya menyebabkan best lah. Best lah, dia tu memang seorang yang kita dapat banyak timba idea. Kita mulalah syaitan perangkap kita. Akhirnya kita seronok datang meeting bukan untuk selesaikan masalah umat, masalah masyarakat, tapi lebih kerana kecenderungan untuk melihat individu tertentu. Tarikan-tarikan syahwat itu berlaku tuan-tuan. Maka inilah dia perangkap syaitan, namanya talbis iblis. Talbis iblis. Seorang ulama bernama Ibnu Jauzi menulis satu kitab bertajuk Talbis Iblis. Bukan sahaja orang awam, bahkan orang alim pun. Sehingga orang yang berilmu pada hari ini pun nak tunjuk kehidupan dan gaya hidupnya macam peniaga-peniaga kosmetik sebagai contoh. Kalau peniaga kosmetik itu pendapatannya banyak, keretanya hebat, maka yang bawa agama pun nak jadi macam toko kosmetik juga. Ini masalahnya tuan-tuan, dimulai Allah sekalian. Jadi kembali kita kepada topik ni tadi, bahawa Al-Imam Al-Ghazali berjaya membukakan untuk kita step by step. Ini dia kau kena buat pada bapa kau. Quran cerita secara ijmal. Aku berdasarkan kajian aku, pergaulan aku, dan of course keikhlasannya, maka Allah bukakan untuknya cetusan-cetusan idea.
Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, tidak ada seorang pun tokoh tasawuf yang muncul selepas Imam Ghazali menulis bab-bab kerukunan dan juga tingkah laku, kebaikan, sikap, tabiat kepada orang lain, melainkan beliau mencedok daripada Imam Ghazali. Beliau mencedok daripada Imam Ghazali. Dan inilah antara perkara yang dapat kita perhatikan mendengar ucapan mereka. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kita ketika kecil teringat bagaimana ibu ayah kita menjaga kita. Mungkin kita tak ingat, tapi untuk mengetahui tentang kehebatan penjagaan mereka itu, lihatlah bagaimana kita jaga anak kita. Satu hari dalam kisah yang masyhur, datanglah seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, ayah saya suka sangat datang ambil barang kat rumah saya. Datang ke rumah, dia ambil apa dia nak. Sehingga ini menimbulkan ketidaksenangan hati kepada isteri saya. Macam mana nak buat, wahai Rasulullah?" Agaknya begitulah gaya dia berkata. Hadis ini riwayat Nasai dengan sanad yang sahih, Abu Daud dan sebagainya. Maka Nabi memanggil lelaki tua yang dimaksudkan itu dan berkata kepadanya, "Fulan, aku bagi nasihat kepada engkau bahawa anak kau beritahu kau datang ke rumahnya, kau ambil barang itu dan ini." Maka tidak senang dia. Maka lelaki tua itu menjawab kepada Rasulullah dengan bait-bait syair yang indah. "Ghazawtuka mauludan wa'utuka ya fi'an ta'allu ma ahnu alaika wa tanhalu. Idza lailatun nabatuka bi suqami lam abid li saqamika illa sahiran tawal malu. Takhafu rada nafsi wa innaha la ta'lamu anna al-mauta hatmun mu'ajjalu. Ka'anni ana al-matruku dunaka billadhi turiqta bihi duni fa'ini tahmilu. Falamma balagta sinna wal ghayati allati ilayha mada ma kuntu fika u'malu. Ja'alta jazai ghidhatan wa fadhadatan ka'annaka anta sayyidul mutahammil." Wahai Rasulullah, kata-kata ini maksud saya menjaga dia waktu dia kecil bersamanya tapak tangan ni, lahir daripada perut ibunya. Kalau tidak saya dengan izin Allah menjaganya, tentu dia tidak hidup. Bila dia membesar, anak itu membesar, banyak sakitnya, demamnya, batuknya, sesemuanya. Maka saya menjaganya, menjaga malam untuknya. Walaupun saya tahu kalau Allah takdirkan untuknya kematian, saya tak boleh buat apa-apa, tapi saya punya jaga dahsyat sekali, wahai Rasulullah. Dia minta apa saja saya penuhi. Jawapan ayah tua ini. Adakah bila dia sampai ke peringkat seperti itu, dia sudah dewasa, dia sudah berkahwin, dia lupakan saya? Dia pula jadi bos dan saya jadi hamba. Mendengar kata-kata ini, datang Jibril kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada lelaki muda itu yang mengadu perihal bapaknya itu, anta wa maluka li abik. Engkau dengan harta engkau semuanya milik bapa engkau. Semuanya milik bapa engkau." Maka Rasulullah pun memanggillah pemuda yang mengadukan masalahnya tadi dan berkata kepadanya, "Wahai pemuda, engkau, harta engkau milik bapa engkau." Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, bukanlah hadis ini mengajar kita sebagai bapa untuk tindak yang tidak wajar kepada anak-anak. Kita pun kena bijaksana juga. Janganlah mendengar hadis ini terus kita nak buat apa saja. Kita ni takkan sama dengan lelaki sahabat Nabi yang mulia ni, tuan-tuan. Kita takkan sama macam Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni, salah seorang anaknya berkahwin dengan seorang perempuan. Perempuan itu cantik sangat, namanya Atika. Maka perempuan yang dikahwini itu terlalu cantik, sehingga menyebabkan salah seorang daripada anak Sayyidina Umar yang dimasukkan ini terlupa, disibukkan dengan perkahwinan, iaitu tak sempat dia pergi sembahyang Jumaat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam Islam, dalam setengah mazhab membenarkan, termasuk mazhab Syafi'i, kalau orang itu baru berkahwin, dia dibenarkan untuk tidak hadir sembahyang berjemaah, tuan-tuan. Bukan Jumaat, Jumaat wajib datang juga. Dalam konteks bukan pandemik lah, wajib sembahyang Jumaat, tapi berjemaah digugurkan untuk memberi kepadanya kesenangan, keseronokan, kebahagiaan, kerana dia ada insan baru dalam hidupnya. Bagaimana cara nak merapatkan hubungan, berkenal-kenalan dengan tuntutan-tuntutan yang tertentu, biologi, syahwat dan sebagainya. Maka dia dibenarkan untuk tidak hadir sembahyang berjemaah. Tapi Jumaat tidak, Jumaat kena hadir juga. Kerana Jumaat bukan setiap hari, dia seminggu sekali saja. Bila tanya kepada para ulama, berapa lama dia tak perlu hadis sembahyang berjemaah? Jawab mereka 2 minggu ada, 10 hari ada macam-macam, ada seminggu kata. Kebanyakan mereka kata 2 minggu, 14 hari. Cuti tanpa gaji, tak perlu hadis sembahyang berjemaah. Bukan berjumaat ya, berjemaah.
Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bila melihat puteranya tidak ada di Masjid Nabawi itu, dia lalu kat rumah puteranya, dia tengok puteranya dekat rumah. Dia kata, wahai Abdullah, kau tak pergi ke masjid nak? Allah, ya, Jumaat dah habis ke? Ya nak, Jumaat dah habis. Jumaat dah habis. Terkejut dia tuan-tuan. Cantiknya isinya itu sampai dia terlupa nak pergi sembahyang Jumaat. Sayyidina Umar kata kepadanya, wahai anakku, ceraikanlah isterimu, kerana isterimu itu menghalang kau daripada ingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Lalu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata, ceraikan anakmu, isterimu, wahai anakku, ceraikan dia, kerana tidak ada baik untuk orang ini hidup dan hidupmu kau lupa mengingati Allah. Maka Abdullah bin Umar pun menceraikan isinya tuan-tuan, kerana mendengar kata-kata ayahnya itu Umar dengan nasihat daripada Abu Bakar pada masa itu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah, Nabi sudah wafat. Tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, sekarang Allah ini hidup termanggu-manggu kerana isinya itu sangat membahagiakan. Dia mandinya tidak basah, hidupnya sudah tak keruan. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar, suruhlah dirujuk isinya, suruh diubah sikap. Sikapnya salah betul, tapi menceraikan perempuan tak bersalah itu tak betul, wahai Umar. Rujuk balik semula. Sayyidina Umar menyuruh anaknya merujuk semula isinya itu. Perkara ini jadi perbincangan para ulama dalam fiqh, tuan-tuan. Tadi menceritakan hak mutlak seorang ayah terhadap anaknya dan harta anaknya. Tapi kena bijaksana. Tak bolehlah kita pergi ke rumah anak kita semua kita angkut. Bapa-bapa yang dimuliakan Allah sekalian, dengan hadis ni, wah, pergi jumpa anak, cakap kau dengan harta kau semua milik ayah. Ini adalah orang tidak faham, tuan-tuan. Ini orang jahil punya sikap. Islam tak menyuruh kita macam tu. Ada kadarnya, ada batasnya. Si anak kena faham, si bapa pun kena faham. Maka kembali kepada kisah Umar ini yang menjadi satu bab perdebatan dalam fiqh. Apakah semua suruhan bapa itu kena ditaati oleh anak? Maka para ulama jumhur pendapat tidak perlu. Tidak perlu. Anak tidak wajib taat kepada bapa dalam urusan menceraikan isinya. Tetapi dia kena berusaha untuk mendapatkan keridaan bapanya itu, andainya bapa yang tidak senang dengan menantunya itu. Tapi tidak wajib untuk menceraikan. Dia kena taat pada ibu, dia berusaha untuk mencapai keridaannya. Ajarlah isi itu untuk tawaduk. Mungkin sikapnya, mungkin latar belakangnya, mungkin pendidikannya menjadikan dia angkuh. Maka tidak disuruh kita untuk menceraikan, kerana hukum ini adalah hukum yang spesifik untuk orang yang hebat macam Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tak boleh di-generalizekan kepada orang biasa-biasa macam kita yang ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan, begitu sekali kedudukan seorang bapa, seorang ibu seperti yang kita lihat daripada Qurannya, daripada hadisnya. Maka cetusan penjelasan satu persatu ini adalah hasil daripada istinbat oleh orang yang hebat macam Imam Al-Ghazali. Lalu beliau memberi kepada kita penjelasan lanjut cara pelaksanaan yang dimaksudkan Allah, kerana Allah menurunkan perkara itu hukumnya secara ijmal. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan kepada kamu untuk beribadah kepada-Nya, jangan syirik kepadanya, dan buat baiklah kepada ibu bapa. Setiap kali suruhan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan penyembahan mutlak kepadanya itu akan disertai dengan hubungan keibubapaan. Bahkan dalam surah Luqman Allah mengatakan wasahibuma fid dunya ma'rufa. Kalau bapa itu, ibu itu orang kafir sekalipun, maka kamu tetap kena menjaga perhubungan dengan mereka, tetapi tidak boleh mentaati mereka dalam perkara-perkara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan boleh Allah sekalian, ada seorang bijaksana berkata bahawa dalam sebulan ataupun dalam 2 bulan sekali dia berkata kepada isinya, anak-anaknya, siku, anak-anak, ayah, abah yang abah sayangi sekalian, hari ni, minggu depan ni, hari Sabtu Ahad, abah minta izin, abah beritahu kat kamu semua bahawa abah akan ada urusan penting. Jadi kamu pandai-pandailah uruskan diri kamu, kalau nak balik asrama ke, nak apa ke, ibu uruskan. Abah dah beritahu awal ni bahawa sebulan ni sekarang, Sabtu Ahad, hari sekian-sekian, abah nak berkhidmat untuk ibu ayah abah. Sebagaimana ayah sayang pada abah, sayang pada korang, tu ayah ibu abah pun sayang pada abah. Dan dia nak privacy waktu dengan abah.
minta maaf pada isteri, sayang minta maaf abang nak pergi uruskan abah dan ibu abah. Jadi pandai-pandai uruskan diri pada hari itu. Dah beritahu awal. Sekata sahabat yang bijaksana ini, Ustaz, saya melihat ramai orang gagal buat demikian. Kerana bila dia berkahwin, isterinya keutamaan segala-galanya. Dengar cakap isteri, segalanya isteri. Takut nak mengecilkan hati isteri, walaupun mengecilkan hati ibu ayah. Kerana kita adalah orang lelaki, Ustaz. Bila kita anak lelaki, tanggungjawab kita tak selesai. Lepas kita berkahwin, tetap ayah ibu kita itu tanggungjawab kita. Bukan tanggungjawab kakak dan adik perempuan kita, tanggungjawab kita. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, itu sebab bila kita baca ayat-ayat berkaitan dengan kewajipan melakukan ketaatan pada Allah, disertai kasih sayang pada ibu bapa. Wa qul lahuma qawlan karima, berkatalah kepada mereka perkataan yang paling baik. Dalam Quran ada penyebutan komunikasi ini, istilah-istilah yang digunakan oleh Allah. Ada qaulan layyinan, qaulan maisuran, qaulan kariman. Tapi apa disebut qaulan karima? Qaulan baligha. Kalau kita bercakap dengan orang, dia kata perkataan yang lemah lembut. Contohnya orang miskin datang jumpa kita di kalangan adik-beradik minta bantuan. Kita pada tahun ni perniagaan tak berapa menjadi. Apa nak buat? Hidup ini ada ups, ada downs. Maka kita cakap pada kakak, kami tak malah kak, anak kakak nak kahwin memanglah. Tapi kak ni saya mampu bagi kak. Saya cerita kalau duit memang saya bagi lebih. Ini nama dia qaulan layyinan, tuan-tuan. Kata yang disenangi. Maka kakak kita pun dengar, Allah baiknya dia aku. Memanglah dia tak pernah fail bagi aku. Dia tahun ada je duit, raya ada je duit, bulan-bulan ada je duit. Tapi memang nampaknya dia susah tahun ni. Maka ni dia mampu bagi. Kalau kita nak bagi zakat pada orang, tuan-tuan, adab dia jangan sebut pada orang. Ni zakat saya jangan sebut, tuan. Ini namanya sombong, tuan. Tak disuruh kita untuk sebut ni zakat saya. Ini kata-kata orang sombong. Kata pada dia hadiah sikit ya. Kalaulah saya dapat lebih, saya bagi lebih, cakap gitu. Tuan-tuan, itu perkataan komunikasi dalam Quran. Kalau cakap dengan orang tak mau mengecewakan dia, begini uslubnya. Kalau cakap dengan adik-beradik, macam ni bahasa dia. Kalau ketika Firaun disuruh oleh Musa AS untuk pergi berjumpanya, wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Jumpa dengan Firaun ini, wahai Musa, wahai Harun, berkata dengannya katanya lembut. Jadi pendakwa kena cakap bahasa yang lembut. Bahasa mudah orang faham dan lembut. Kan yang datang ni ada orang yang baru nak berubah. Ni dengar perkataan-perkataan yang pelik-pelik, perkataan yang keji, yang buruk, terkejut orang. Terus orang lihat macam ni ke pendakwa ustaz, macam ni ke cakap ni. Tuan, Quran ajar gitu, tuan-tuan. Komunikasi ada macam-macam versi, variasinya. Maka tak kala Allah menyuruh kita bercakap pada ibu bapa, cakap kariman, kata paling baik. Imam Ghazali uraikan. Baik ni maksudnya kau duduk, kau dengar. Jangan ketika kau bercakap dengan dia, tengok tangan kau sibuk. Ya. Tangan kau tengah jawab mesej ni. Yalah mesej ni juta-juta, kau kena jawab lah. Nanti orang kat Instagram nanti tak perasan, tak dapat respon daripada kau, nanti bisnes kau down nanti. Ni bapak kau depan macam mana cerita ni? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Imam Ghazali kata dengar ucapan. Dengar kata-kata dengan penuh minat. Tunjukkan. Walaupun kata-kata itu kadang kita dengar dah berpuluh kali bapak kita, sebab dia dah tak ada tempat untuk pergi, tuan-tuan, dengan kita jadi bercakap. Maka dia akan ulang cerita itu, ulang. Kita pun jemu mendengarnya, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ibu bapa itu masih sihat, ramai orang suka. Adik-beradik semua ambil berat. Kerana ibu bapa ada duit, semua orang dekat. Bila ibu bapa itu mula dah bagi-bagikan hartanya kepada anak-anak, kan sayang mungkin lekang sedikit. Yang paling payah sekali, tuan-tuan, kalau ibu ayah sakit. Kita siang-siang boleh dah order Grab, pergi hantar ambil. Ayah ibu kita mungkin ada driver boleh suruh. Tapi kalau malam macam mana, tuan-tuan? Macam mana nak buat? Kita pun penat seharian meeting dan sebagainya. Maka waktu malam itulah merupakan acid test kepada keimanan kita yang sebenarnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dah tu bukan sekali, tak menentu. Maka pada masa itulah kita akan melihat ukuran keimanan dengan sebenar-benarnya. Siapa yang boleh uruskan? Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, di sini Imam Ghazali mengatakan kataan ini sangat halus, detail. Kena kita penuhi satu persatu.
Dan kalau kita tak mampu penuhi, kita doa kepada Allah, ya Tuhan, aku ni bercakap dengan ayah aku terpaksa menengking kerana dia tak dengar dengan mak aku. Aku bukan nak menengking, ya Allah. Mengadulah pada Allah, tuan. Bangun malam tahajud cakap dengan Allah. Aku sekali-sekala tidak mahu menghina dia, Allah, tapi kalau cakaplah dia tak dengar. Takut jadi anak derhaka. Sampai orang pun tengok aku kat hospital menjerit pula kepada dia. Aku bukan menjerit, Allah, dia tak dengar. Tapi dia nak tahu, dia tanya. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Ya, jadi tuan-tuan, inilah yang Imam Al-Ghazali nyatakan, kalau kita fahami, mendengar, berdiri ketika mereka berdiri, mengerjakan perintah mereka, tidak berjalan di hadapan mereka, tidak meninggi suara melebihi suara mereka, menyahut panggilan mereka. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai ibu itu menelpon kita tak angkat. Akhirnya kerana kesian yang amat sangat, dia kata, macam mana kalau mak mati, mak telefon kau tak angkat? Tuan-tuan, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Kalau kita ada panggilan-panggilan bisnes, kelang kabut kita angkat. Tapi bila panggilan ibu bapa ni kita anggap tak sebab penting, tak apalah, kemudian mak ayah ni balik-balik benda yang sama, jadi minta. Jadi tuan-tuan ni mereka sekalian, tadi sahabat yang hakim ini berkata, Ustaz kongsilah dengan orang ramai Ustaz, supaya benda ini jadi pengajaran untuk mereka semua. Kalau kita ni nak hidup mulia, muliakanlah ibu bapa kita. Saya dengar kata-katanya bagus. Tapi kalau kita tidak muliakan ibu bapa kita, hidup kita akan jadi hamba, Ustaz. Benar tuan-tuan, betul. Perhatikanlah hidup kita. Kita ni jadi mulia ke jadi hamba? Kita ni hamba ke atau mulia? Cuba cek kepada semua diri kita. Kalau kita ni orang yang mulia, disebabkan anugerah Allah kerana memuliakan ibu ayah kita. Kerana tidak ada satu ganjaran pun yang Allah akan beri begitu cepat seperti mana seseorang memuliakan ibunya, ayahnya di dunia. Di dunia juga dia akan dapat benda itu. Tapi kalau orang itu tidak muliakan ibu bapanya, dia akan jadi hamba walaupun jadi orang paling kaya di dunia ini. Ambil tuan, ini satu prinsip yang dipegang oleh para ulama, fuqaha, hukama. Betul. Kaya, tapi bila menteri call, kelang kabut dia. Jadi kalau boleh nak ikut pergi menteri sana, pergi sini, pergi situ, nak bagi tunjuk jadi hamba kepada nak dapat projek lagi. Padahal kaya dah, kaya raya dah. Kata orang ini, Ustaz, saya dalam perniagaan saya, bukan saja menteri Ustaz, sultan pun datang nak bekerjasama dengan saya dalam perniagaan empire yang saya buat. Kata orang ini, saya tak mahu Ustaz, kerana setiap kedai atau premis yang saya buka, saya panggil mak saya untuk datang buka. Saya cakap pada isteri saya, anak-anak saya ni, kata orang ini, tuan-tuan, yang baik tuan-tuan ambillah ya. Buka kedai saya di mana? Di KLCC saya pun. Saya buat surprise untuk ibu saya. Itulah saya kumpulkan adik-beradik dia daripada Singapura, daripada mana. Kami daripada bangsa luar, Ustaz, bukannya orang asal dekat sini. Kami bawa adik-beradik semua datang. Daripada mana mereka? Saya belikan tiket, saya siap diseskas, semua adik-beradik datang duduk dekat KLCC itu, hotel yang paling hebat. Pada hari pembukaan syarikat saya di situ, kumpulkan mereka duduk di bawah saya, sewa jalan itu, tempat itu. Ibu saya dia tolak kursi roda. Terkejutnya dia bila dia keluar dari bilik, dia tengok semua orang menanti di kiri kanan, sepupu dia, makcik dia yang masih hidup, adik-beradik dia, semuanya. Saya buatkan satu benda terperanjat besar daripada itu. Nangis dia tak berhenti. Tak sangka dia bahawa saya buatkan begitu saja kerajaan pada hari jadinya seperti itu. Tuan-tuan, beliau berkata, saya tak pernah harap pada siapa pun, Ustaz. Tak ada siapa pun. Hidup saya cari Allah dengan ibu saya. Sudah habis cerita. Siapa saja nak membantu, saya tak perlukan Allah ada. Mak saya punya doa cukup. Orang nak buat partner ke, nak buka bisnes kat Bangladesh ke, nak ajak buat itu, tak mahu, saya tak mahu, cukup dengan apa yang ada. Agaknya betul kata-kata hukama ni tuan-tuan, iaitu orang yang menjadikan ibu ayahnya sebagai raja dalam hidupnya, Allah akan bagi kemuliaan baginya. Tapi orang yang menjadikan dirinya raja kepada ibu ayahnya, dia akan jadi orang paling hamba di dunia, walaupun dia jadi orang paling kaya. Hidupnya tak senang tuan-tuan. Dia akan sentiasa diburu oleh perasaan tak cukup, kerana dia tidak mencukupkan keperluan ibu ayah yang ada di depan matanya itu. Itu sebab Islam mengajar kita, andai perkara ini dah terlanjur, dah terlepas, ibu ayah sudah pergi, tak kembali, maka disuruh kita untuk menjaga hak-hak yang tinggal. Nombor satu, jaga hubungan silaturahim. Adik-adik kita, kakak kita yang tua, abang kita yang tua, hargai, jaga. Anggap dia macam ibu ayah kita yang baru.
pakcik-pakcik kita, adik-beradik, ayah ibu yang ayah ibu kita sayangi, jaga mereka. Ini silaturahim nama. Nampak tak tuan-tuan ni boleh maksiat? Ada orang bertanya, Ustaz, kalau pak mentua, mak mentua masuk tak ni? Buat baik pada pak mentua, mak mentua, ini juga sebahagian daripada ihsan, tuan-tuan. Tapi kedudukan mereka takkan sama dengan ibu ayah kita. Tapi janganlah abaikan mereka, buat baik kepada mereka sedaya upaya, tuan-tuan. Kerana dalam hadis mengatakan, siapa yang buat baik kepada orang tua, tak kira siapa orang tua itu, walaupun orang tua itu kafir, maka dia tidak akan mati. Sehinggalah Allah Ta'ala mengutuskan orang muda berkhidmat untuk dirinya sebelum dia mati nanti. Dalam hadis mengatakan demikian. Usahakan ayah ibu kita, pakcik makcik kita, mertua kita, pak mertua, mak mertua kita, orang kafir yang tua yang kita buat baik kepadanya sekalipun, nanti Allah pasti balas kebaikan itu sebelum kita mati, di mana ada orang muda berkhidmat untuk kita nanti. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, sepasang suami isteri yang sangat tua, lanjut usia, lebih 70-an umurnya, kedua-duanya bertongkat pergi ke sebuah hospital. Dan cerita ni saya bawa kepada tuan-tuan, cerita benar-benar berlaku. Mereka berkata, kami pergi saling tolak menolak lah. Kejap suami duduk atas kursi roda, isteri tolak, kejap isteri pun tolak suami. Isteri pula naik, isteri pula tolak. Yalah, anak-anak semua sibuk dengan kerja macam-macam. Nak ambil cuti pun tak sempat, mungkin semua bos-bos belaka agak. Maka kami uruskan diri kami. Ini ibu ayah ini cerita, tuan-tuan. Maka sampai di hospital itu, liftnya pula rosak, hospital kerajaan. Maka ada lift kaki tangan, khas untuk doktor-doktor, ialah mereka pun nak cepat. Maka orang tua ni diberitahu oleh seorang pekerja lelaki Muslim, makcik nampak tak lift kat belakang? Tuan, kena naik lift tu. Jauh ni, daripada parking. Daripada sini rosak, jalan dekat setengah kilometer. Bagi orang tua jauh, tuan-tuan. Tiba dekat kawasan lift itu, yang menjaga lift itu seorang security bukan Islam, Hindu. Makcik-pakcik, kenapa makcik-pakcik datang sini? Mereka tak bagi ke belakang lift rosak tu ada lift kaki tangan, makcik-pakcik boleh naik. Common sense, tuan. Common sense. Kenapa pula sampai ke sini? Ya Allah, kesian memang saya tolak sikit, tapi tak boleh lama saya kena duduk sini. Hindu. Maka makcik-pakcik pun pergi naik sebelum lift kaki tangan yang mudah untuk naik sampai ke tempat klinik yang dimaksudkan. Sampai kat situ ialah orang tua menggigil tolak. Nak sampai ke situ pula, agak jauh ke tempat pendaftaran, tolak, tongkatnya jatuh pula. Yang suami duduk atas kursi roda, jatuh tongkat. Makcik terbongkok-bongkok ambil, tak ada siapa tolong. Dalam perjalanan sampai ke station tu, pakcik-makcik ni berkata, 3-4 orang lelaki perempuan Muslim potong dia. Apa punya fikiran ni, tuan-tuan? Bila sampai kat tempat duduk, semua yang sibuk sedang pegang handphone, tak ada siapa pun nak bangun. Bangunlah seorang pemuda Cina pula. Cina, orang Cina, agama Buddhis ke Kristian ke, Cina. Makcik duduk. Makcik menombor saya. Apa dia buat, tuan-tuan? Dia dapat tak pahala, tuan-tuan? Orang Cina yang bukan Islam ini. Allah menyatakan melalui lisan Nabi-Nya, kita ni kalau buat baik di dunia, walaupun kita kafir, walaupun itu kafir, Allah pasti memberi ganjaran kepadanya dalam bentuk keduniaan juga. Itu sebab ada orang kafir, bangsa Cina, Hindu, mereka buat baik pada ibu ayah mereka, Allah bagi mereka perniagaan mereka jadi berkembang biak, mekar, maju. Kerana kebaikan untuk mereka Allah bagi kat dunia, tak ada bahagian untuk mereka di akhirat selagi mereka belum masuk Islam. Itu dalam hadis yang kita pelajari. Contohnya hadis Al-Hakim dalam Mustadrak. Pakcik-pakcik ni bercerita pada saya, Ustaz kalau pergi ceramah, Ustaz cerita penuh hospital semuanya orang Islam, tapi fikirannya, common sense-nya tak ada. Ini tak perlu belajar kat universiti, tuan-tuan. Ini adalah orang yang mempunyai fitrah yang baik. Hindu, Buddhis ini boleh buat, kenapa orang Islam tak boleh buat? Dia boleh potong pula orang tua ini. Apa punya manusia ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kita berkata demikian kerana kita melihat inilah adab yang sudah tiada dalam kehidupan. Semuanya melihat kepada kebendaan. Kalau kita buat kebaikan sikit, kena sebarkan kepada semua orang, supaya semua nampak. Apakah itu lakonan, apakah itu kesungguhan, kita pun tidak tahu keikhlasan. Kerana bisnes yang ada pada ini, paksinya adalah riak, tunjuk pada semua orang. Kalau semua orang tahu, tapi yang hakikat berlakunya tidak demikian. Itulah yang menyedihkan, tuan-tuan. Kerana adab adalah akhlak sebenarnya. Akhlak itu tunjangnya adalah akidah. Orang bukan Islam, dia bukan mungkin buat baik kerana itu ada kepentingan duniawi di sebaliknya. Tapi kalau orang Hindu dan juga orang Buddhis ni tadi buat baik, dia ada apa-apa pulangan ke kat situ agak-agak, tuan-tuan? Ini common sense, tuan.
Common sense. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk menitik beratkan balik semula isu-isu adab ini. Dulu datuk nenek moyang kita adalah orang Islam yang sangat beradab. Itu sebab kita dapat lihat ramai lahir tokoh-tokoh bukan Islam dari kalangan celupan orang-orang Islam dahulu. Orang Cina, orang India tak nak jaga anak, bagi kat orang Islam, tahu orang Islam orang terbaik untuk jaga anak. Dulu, sekarang tak berlaku tuan-tuan. Jadi inilah masa untuk kita menghayati balik semula seruan, tuntutan menjaga adab, kerana adab ini adalah satu perkara yang asas dalam akidah sebenarnya. Jangan pandang dia lebih kurang, tak apa. Tak apa lebih kurang, tak boleh lebih kurang, kena lebih-lebih tuan-tuan. Kerana tunjang akidah ni adalah akidah, luarannya kita nampak adalah ibadah Islam itu, kemudian datang adab dalam kehidupan. Itu sebab Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam hadis yang terkemuka itu kalau nak menuntut ilmu, beliau akan mengutuskan seseorang untuk melihat perihal orang yang nak dituntut ilmunya daripadanya itu. Pada zaman dulu mereka banyak pilihan, ramai ulama. Jadi Imam Bukhari nak pergi belajar dengan tokoh itu hebat hadis, Imam Bukhari utus seorang pergi tengok orang tu apa latar belakangnya, betul ke dia orang alim, betul ke dia beradab. Maka yang meninjau ini melihat dari kehidupan orang yang bakal menjadi guru Imam Bukhari ini, dia mencampakkan batu-batu dengan tujuan memanggil, menipu untanya yang duduk jauh datang kepadanya. Unta itu berlari datang, ingatkan makanan. Maka dia pun dapat unta itu datang, dia pun ikat unta itu, ditipunya unta itu. Walaupun pada batu-batu dipanggilnya, unta itu datang. Melihat saja keadaan itu, orang yang meninjau ni tadi pergi beritahu Imam Bukhari bahawa orang itu kelakuannya sekian. Maka Imam Bukhari berkata, kalau gitu tiada bahagian untuknya aku belajar. Walaupun dia orang alim, tapi ilmunya tidak membantu dia untuk jadi orang beradab. Kepada binatang dia menipu, binatang yang hidup itu dia menipu. Tak mustahil kepada orang yang telah mati itu pun dia boleh menipu juga. Maka hadis orang seperti ini tolak, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita pada pagi ini dengan sedikit santapan rohani, ya, hubungan ibu bapa yang perlu jaga. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita peluang untuk berkhidmat kepada mereka walaupun mereka telah meninggal dunia, dalam bentuk-bentuk yang diajar Nabi tadi, istighfar untuk mereka, doakan untuk mereka, buat baik kepada orang yang punya hubungan silaturahim dengan mereka, menunaikan nazar dan juga janji-janji mereka. Ya, ini antara hak-hak ibu bapa yang masih lagi kekal walaupun dia telah wafat. Ya, doa untuk mereka, beristighfar untuk mereka. Doa lain daripada istighfar, tuan-tuan. Doa itu untuk minta bahagian mereka yang ditinggikan di akhirat, darjat dan sebagainya, masuk syurga. Keampunan mereka yang lalu, dosa-dosa mereka. Dua perkara berbeza. Doa ulahuma wal istighfar ulahuma. Wasilaturahim ba'dahuma, menjalin silaturahim selepas kematian mereka dengan adik-beradik, dengan ibu bapa, dengan pakcik makcik kita yang merupakan adik-beradik mereka ni dulu. Lagi, iaitulah menunaikan wafa'u ahdihima, menunaikan janji-janji mereka. Kalau mereka ni ada nazar, tunaikan. Kalau haji mereka belum sempurna, sempurnakan. Kalau ada perlakuan baik mereka menderma, teruskan. Ini antara hak-hak kewibapaan yang boleh kita tunaikan walaupun kita telah wafat, dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan anak yang saleh. Setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada pagi yang mulia ni, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita, memberi kepada kita iman yang subur, mampu untuk jadi orang berakhlak. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna muqimis salah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'ana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqullaha minna wa minkum. Tuan-tuan bersurah pada pagi ni, buatlah sembahyang solat syuruk 2 rakaat. Dalam hadis mengatakan mereka yang menunaikan solat syuruk, pahalanya seolah-olah dia menunaikan haji 3 kali. Nabi menyatakan, ataupun umrah. Nabi menyatakan tamah, sempurna 3 kali Nabi menyatakan. Jadi setakat ini saja dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.